بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Kabasyah Amr bin Sa'ad al-Anmari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: "Thalathatun uqsimu 'alayhinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu. Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah, ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو نيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته، فوزرهما سواء. أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Seorang sahabat Nabi bernama Umar bin Sa'ad al-Anmari, ataupun orang lebih kenal dia dengan nama Abu Kabasyah. Kata dia, Nabi SAW ada bersabda. Sabda Nabi, "Thalathatun uqsimu 'alayhinna." Nabi kata ada tiga perkara aku bersumpah ke atas ketiga-tiga benda ini. Wa uhaddithukum haditha, dan Nabi kata aku nak cerita kepada kamu cerita ini. Nabi kata ada tiga golongan manusia, ada tiga macam manusia yang aku bersumpah dengan tiga macam ini. Aku akan cerita dekat kamu benda ni, fahfazuhu. Nabi kata maka hendaklah kamu hafal, kamu ingat apa yang aku nak abang ni. Nabi kata ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Nabi kata yang pertama, harta satu orang manusia itu tak akan kurang
kalau sekiranya dia bagi sedekah. Nabi kata kalau kita ada duit kita tu sebahagian kecil kita sedekah. Walaupun nampak 300 bagi RM10 jadi 290. Nampak macam kurang. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata harta itu tidak kurang. Kerana RM10 kita bagi itu, Allah ganti balik keberkatan yang dia boleh main dalam macam-macam bentuk rupa. Mata nampak macam kurang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ma naqasa malu 'abdin min sadaqah. Satu orang hamba yang bagi sedekah, harta dia tidak kurang. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Wala zulima 'abdun mazlamah fasabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzah. Yang kedua, tidaklah satu hamba yang kena zalim itu dan dia sabar atas kezaliman yang menimpa dia, melainkan Allah akan tambah kemuliaan bagi dia. Satu orang manusia kena zalim atas macam-macam rupa. Walaupun mata manusia nampak macam kezaliman yang kena dia tu menyebabkan dia jadi hina. Manusia nampak macam tu. Dia kena zalim, dia tak bersalah, dia kena penjara. Misalnya. Illa zadahullahu 'izzah. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala tambah kemuliaan bagi dia. Walaupun dia duduk penjara, orang sanjung dia. Yang ketiga, wala fataha 'abdun baba mas'alah illa fatahallahu 'alaihi baba faqr. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, satu orang hamba yang meminta-minta, minta sedekah, minta duit ke orang dan sebagainya, illa fatahallahu 'alaihi baba faqr. Allah akan buka kepada dia pintu kefakiran. Lagi minta, lagi nak minta. Lagi duk meminta, lagi nak meminta-minta. Mana-mana manusia yang ajak diri dia suka duk meminta-minta dekat orang, dia selama-lama akan jadi orang yang meminta-minta kepada manusia. Nabi SAW kata Allah sumpah ke atas tiga macam perkara ini. Kemudian Nabi kata wa uhaddithukum hadisan fahfazuhu, dan aku nak cerita kepada kamu satu cerita, kamu kena ingat, kamu kena hafal benda ni. Qala, kata Nabi, innamad dunya li arba'ati nafar. Nabi kata dunia ni mengandungi 4 golongan manusia. Dalam dunia ni ada 4 macam manusia. Yang pertama, abdun razaqahu Allahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Golongan yang pertama ialah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia harta dan Allah bagi ke dia ilmu. Satu orang manusia ilmu pun ada, hidup pun senang. Ini satu golongan. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, dia bertakwa pada Tuhan. Tuhan bagi dia kaya, kekayaan itu menyebabkan dia lebih-lebih bersyukur pada Tuhan, dan kesyukuran itu dibuktikan dalam bentuk taat pada Tuhan. Tuhan bagi dekat dia ilmu, dia bersyukur pada Tuhan, dengan ilmu yang ada kat dia, dia manfaatkan ilmu itu untuk dia dan untuk orang lain sama. Allah bagi harta, Allah bagi ilmu, dan dia dengan harta dan ilmu itu menambahkan lagi dia takwa pada Tuhan. Wa yasilu fihi rahimah, dengan ilmu, dengan harta itu dia menghubungkan silaturahim dengan orang. Dia kuat bersedekah, dia kuat menyebarkan ilmu dan sebagainya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tahu bahawa pada ilmu dan pada harta itu ada hak dia. Ilmu yang ada kat dia ada hak dia. Hak apa? Ilmu itu mesti disebarkan. Dia faham. Dia tahu harta tu ada hak dia. Harta itu bukan habuan dia seorang. Orang lain nak kena rasa sama. Maka dia bersedekah.
di samping zakat wajib dikeluarkan. Nabi kata fahaza bi afdalil manazil, ini adalah orang yang duduk pada kedudukan tertinggi. Ini orang cukup bagus. Tuhan bagi harta, Tuhan bagi ilmu. Dengan harta, dengan ilmu itu dia lagi dekat dengan Tuhan. Dia manfaatkan harta dengan ilmu itu untuk dia dan untuk orang lain, untuk ambil manfaat. Ini manusia paling istimewa, Nabi kata. Yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilma wa lam yarzuqhu malah. Golongan kedua, Allah Subhanahu wa taala bagi dekat dia ilmu tapi Allah tak bagi harta. Ilmu ada tapi hidup miskin. Fahuwa sadiqun niyah, dan dia satu orang manusia yang mempunyai niat yang cukup baik, yang cukup ikhlas, yang cukup terpuji. Yaqul, dia kata law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa niyyatu. Dia ilmu ada, harta tak ada. Dia duk simpan dalam hati dia, dia duk ingat dalam hati dia. Dia kata kalaulah Allah bagi aku kaya, aku nak jadi macam dia tu. Dia tu orang kaya dan dia banyak bersedekah. Aku kalau Tuhan bagi kaya, aku pun nak bersedekah juga. Dia niat macam tu. Fa ajruhuma sawa. Nabi kata pahala dia yang berniat kalau ada harta nak sedekah sama macam pahala orang yang ada harta dan bersedekah. Pasal apa? Pasal dia ada ilmu. Dengan ilmu itu dia buat satu niat baik dalam diri dia. Dia ingat dalam hati dia, aku ni kalaulah Allah bagi aku senang, kalau Allah bagi aku kaya, aku nak bersedekah kesenangan dan kekayaan aku pada jalan Allah. Dia ada ingat macam tu. Dan ingatan dia, niat dia itu memang niat ikhlas. Tuhan tahu. Dapat pahala sama macam orang kaya yang bagi sedekah. Walaupun dia tidak bersedekah. Golongan ketiga. Wa abdun razaqahullahu malan. Walam yarzuqhu ilma. Golongan ketiga ialah manusia yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia harta tapi tidak ada ilmu. Ini golongan ketiga. Harta banyak tapi tak ada ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dia mempergunakan harta dia tanpa ilmu. Harta ada, ilmu tak ada, maka dia merapu dengan harta dia. Kesenangan dia tu menyebabkan dia bertambah-tambah merapu, bertambah-tambah teruk, bertambah-tambah derhaka pada Tuhan, langgar perintah Tuhan hari-hari. La yattaqi fihi rabbah, dia langsung tak takut Tuhan. Kekayaan yang ada kat dia tu menyebabkan dia semakin-makin angkuh, sombong. Hatta kepada Tuhan sekalipun dia sombong. Wala yasilu fihi rahimah, langsung dia tak menghubungkan silaturahim. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tak tahu kata harta yang ada kat dia ni ada hak dia. Dia tak tahu, dia kira harta ni hak dia. Fahaza bi akhbatil manazil. Nabi kata ini manusia paling keji. Ada RM2, ada kekayaan, ilmu tak ada, maka dia melingkup dengan RM2 dan kekayaan dia. Ini manusia paling keji. Golongan keempat, wa abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilma. Golongan keempat, apa pun tak ada. Harta tak ada, ilmu tak ada, apa pun tak ada. Fa huwa yaqul, dia kata pula law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fa huwa niyyatuh. Dia harta tak ada, ilmu pun tak ada, tapi duk simpan dalam hati. Dia kata, aku kalau aku ada duit, aku nak pergi tidur di Genting Highland tak balik. Butuh pula duk main. Duit tak ada, ilmu pun tak ada, tapi duk cita-cita, duk angan-angan dalam hati ni, kalau aku ada duit, aku nak pergi duduk di Genting tu, kasino tu jadi rumah aku. Dia duk ingat macam tu. Fahuwa niyatuh, itu niat dia, Tuhan tahu. Fawizruhuma sawa, maka dosa yang dia dapat sama dengan kawan hati duduk tidur di Genting Highland. Lah ni di Bukit Tinggi pula ada satu lagi. Dia duduk jadi tambah lagi.
Buta je. Duit tak ada, harta tak ada, tapi duk simpan angan-angan. Kalau ada harta, nak pergi melingkup di Genting Island. Padahal harta tak ada. Melingkup sama dosa macam kawah duk melingkup di Genting Island tu. Sama. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham. Yang pertama sekali, ilmu paling penting. Ilmu paling penting. Yang kedua, niat mesti baik. Ilmu paling penting. Yang kedua, niat kita mesti baik. Buat apa pun, niat mesti baik. Pergi buat haji pun kalau sekiranya niat tak baik, tak boleh apa. Sedekah ke, kalau sekiranya niat tak baik, tak boleh apa. Niat mesti baik. Dan yang ketiga daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ni beringat bahawa mencari harta itu disuruh oleh agama. Tuan-tuan, berapa banyak ibadat dalam Islam yang memerlukan harta. Nak pergi haji, tak ada duit sampai mati tak boleh pergi haji. Dengan belanja yang semakin meningkat dan sebagainya, tak ada duit sampai mati tak boleh pergi haji. Ibadat nak buat pun nak kena ada duit. Kita nak buat sekolah agama, SAR, sekolah agama rakyat. Kalau kita orang yang nak kepada Islam ni ada duit, orang sekat bantuan, sekat pergi. Kita boleh hidup pasal kita ada duit. Tapi kerana kita tak ada duit, bila orang sekat bantuan pun pergi sekolah. Bermakna kena ada duit. Nak cakap pasal masjid selesa kena ada duit. Nak buat masjid besar, nak buat masjid selesa, nak beli PA sistem yang 2,000 orang boleh dengar bila bercakap, kena ada duit. Nak dapat pahala kerana bayar zakat, kena ada duit. Tak ada duit nak bayar zakat apa. Nak bagi sedekah dekat orang, kena ada duit. Tak ada duit, nak sedekah macam mana? Maka satu benda yang kita tidak boleh nafikan ialah Islam suruh kita buat kerja untuk cari duit. Jangan duit ni melekat di hati kita, sehingga kan menghalang kita daripada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, orang kaya. Ulama-ulama yang menjadi pimpinan mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua orang ada duit. Semua orang ada duit. Imam Ahmad bin Hanbal tajir. Dia satu orang peniaga yang berjaya. Dia orang ada duit. Cuma mereka ni, duit tidak menghalang mereka daripada bercakap benar. Duit tidak merosakkan mereka daripada menunaikan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Kata dia, bainama huwa yasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Hunain. Fa'aliqa al-a'rab yas'aluna hatta idfarruhu ila Samurah. Fakhutifat rida'uh. Fawaqafa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala أعطوني ردائي فلو كان لعدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا خبانا ولا جبانا أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia kata, satu hari kami berjalan-jalan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan balik daripada perang Hunain. Jubair ni cerita, satu hari balik perang Hunain, duk berjalan balik sama dengan Nabi. Fa'aliqal a'rab, tiba-tiba sekumpulan Arab Badui mai kepung Nabi. Tiba-tiba muncul sekumpulan Badui mai kepung Nabi. Yas'aluna, masing-masing duk meminta-minta daripada Nabi.
hatta idqarruhu ila samurah, sehinggalah depa punya duk hambat Nabi, duk minta dekat Nabi, minta Nabi tolong depa ni, sampai Nabi ni terandah pergi ke satu pokok duri. Mana minta sungguhlah, bukan pergi minta lagu tu saja, minta sampai pegang baju, sampai duk runtun Nabi, sampai minta suruh Nabi tolong depa. Depa tahu Nabi ni Nabi, maka orang-orang nak bagi zakat, nak bagi apa semua bagi ke Nabi. Nabi yang akan agih-agih benda ni. Kemudian pergi perang. Bila pergi perang boleh harta ghanimah. Harta tu semua pun Nabi pegang dulu. Balik baru Nabi bahagi-bahagi, bedak-bedak kepada orang yang pergi berperang. Mereka tahu Nabi ada harta. Bukan harta Nabi, tapi harta yang diamanahkan untuk Nabi pegang tak untuk nak bagi ke orang. Maka Al-A'rab, Badui ni semua pakat pergi kepung Nabi. Mereka duk kejar Nabi, duk minta Nabi tolong mereka, bagi bantuan ke mereka ni, sampai Nabi terandai pergi ke satu pokok duri. Fakhatifat rida'uh, sampai selendang hak Nabi duk pakai, duk buah atas bau ni, tersangkut di duri pokok tu. Punya duk hambat Nabi, duk kejar Nabi, duk minta daripada Nabi ni. Nabi duk elok, duk tepis, boom, sampai kena satu pokok duri, sampai selendang hak Nabi duk buat sebau ni lekat di duri tu. Fawaqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pula sampai macam tu, Nabi berdiri depan depa. Nabi kata, faqala, Nabi kata, a'tuni ridai, tolong ambil satu selendang aku lekat di pokok. Ambil bagi kat aku balik. Kemudian Nabi kata, falau kana li adadu hadhihi al-idahi na'aman laqasamtuhu bainakum. Nabi kata, kalaulah sekiranya ada dekat aku menatang ternakan sebanyak duri pokok ni, Nabi kata, aku akan bahagi dekat hangpa semua. Nabi kata, kalau aku ada ni, lah ni masa hangpa duk minta dekat aku ni, kalau masa hangpa minta ni aku ada menatang ternakan kambing, lembu, kembau ke apa ke, kalau ada dekat aku unta ke apa ke, laqasamtuhu bainakum, aku tentu bagi dekat hangpa hak duk minta ni. Summa la tajiduni bakhilan wala kazaban wala jabana, supaya dengan itu barulah hangpa tahu kata aku ni bukan satu orang yang bakhil, kedekut. Aku bukan satu orang yang kazaban, pembohong, pendusta. Dan aku bukanlah jaban, bukanlah satu orang yang pengecut takut. Aku tak takut ke hampa, Nabi kata. Kalau hampa nak banyak mana pun aku boleh bagi. Syarat kalau ada kat aku. Masalahnya lah ni tak ada, Nabi kata. Kalau ada dekat aku menatang ternakan sebanyak duri pokok ni, semua aku bagi kat hampa. Aku tak ambil kat aku sekong pun. Supaya dengan tu hampa boleh tahu kata aku bukan bakhil, aku bukan kedekut, aku bukan nak bohong hampa, dan aku bukan takut jadi papa miskin dan sebagainya. Aku tak takut. Masalah lah ni aku tak ada benda nak bagi ke hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Nabi SAW kalau apa pun ada ke dia. Orang bagi ke Nabi ni macam-macam. Sahabat sayang Nabi ni tuan-tuan. Tuan-tuan baca Bahrul Mazi juzuk 17-18. Kita duk baca di Parit Butang. Apa sahabat tak bagi ke Nabi? Sahabat pergi rumah Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi rumah Nabi. Nabi tengah tidur. Bagi salam apa semua gitu gini, Nabi bangkit. Nabi bangkit, Nabi tidur tak pakai baju. Nabi bangkit-bangkit tengok berbalok rusuk Nabi ni. Nabi tidur atas tikar daun tamar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bila tengok macam tu, golek kepala. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, mereka kata dekat Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, mana mungkin, mereka kata Raja Kaisar, Raja Kisra, Raja Rom, Raja Parsi yang kafir tu tidur di atas pemaidani, di atas tilam empuk, sedangkan kamu seorang Nabiullah, seorang Rasulullah, seorang kekasih Allah, kamu tidur atas tikar macam ni. Nabi SAW jawab balik kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan senyum. Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya tilam empuk dan permaidani elok kepunyaan Kaisar dan Kisra, Raja Rom, Raja Parsi ini, dia kata kesudahan mereka di neraka. Nabi kata. Tapi tikar daun tamar aku ni kesudahannya di syurga. Nabi kata.
Dia mai pula satu hadis. Nabi SAW tak ada di rumah. Mai satu perempuan. Mai ziarah rumah Nabi. Jumpa Aisyah. Duk sembang dengan Aisyah ni nampak. Tempat tidur Nabi. Katil Nabi duk nampak. Tengok katil apa? Kain hitam. Bawah kain hitam tu batang pokok menerung. Tilam Nabi tidur tu. Pokok menerung. Dalam bahasa hadisnya dia sebut bardi. Bardi ni sejenis pokok menerung. Buh, hampa-hampa bubuh bagi rata-rata tu, bubuh kain selai. Itulah tilam Nabi. Perempuan ni bila tengok macam tu, dia tanya Aisyah. Aisyah kata ni tempat tidur Nabi. Dia balik, terus dia tempah apa buat satu tilam cantik, hantar mai ke rumah Nabi. Nabi balik ke rumah, tengok ni apa ni? Nabi kata ni. Aisyah kata, ni tilam. Tadi ada satu orang main tengok gitu gini, dia hantar main, dia hadiah ke kita. Nabi kata, pergi bagi balik. Raddihi. Nabi kata, pergi hantar balik, kembalikan balik dekat dia, aku tak mau yang ni semua. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Nabi macam tu, tapi Nabi dikelilingi oleh orang-orang yang kaya-kaya. Maka yang menyumbang, yang menyuntik dana kepada perjuangan yang dibawa oleh Nabi SAW ialah sahabat-sahabat yang ada duit, yang membantu Nabi. Dan Nabi adalah satu orang manusia yang dunia langsung tak lekat di hati dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah sambut maulid Nabi, kita kena tahu cerita-cerita macam ni. Bukan takat tahu Nabi dia beranak mai 12 Rabiul Awal pagi hari Isnin tahun gajah, bukan takat tu aja. Kita kena tahu Nabi SAW yang muncul sebagai pemimpin utama, pemimpin hebat, tokoh yang sangat dikagumi sampai hari ini, kehidupan dia macam tu. Mudah-mudahan kita dapat yang tibar daripada mukadimah yang kita baca tadi, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Muka surat 189. Yang tu dia ulangan bulan lepas. Tuan-tuan, kita terus muka surat 190. 190 masalah 497. Yang ni pun tuan-tuan, dia duk ulang hak kita baca dulu. Saya buat ringkasan lagu tu saja. Muka surat 190 tu dia nak cerita tentang orang perempuan yang datang darah istihadah, darah penyakit. Tu muka surat 190 tu dia nak cerita kata orang perempuan yang datang darah istihadah, darah yang tak berhenti ni, dia kena pakai tu. Dalam bahasa orang putih dia kata pad. Waktu nak semayang. Dia tak boleh sekadar basuh-basuh terus pergi semayang, tak boleh, sebab darah dia tak berhenti, takut sekali lagi menitik dan bawa kotor. Maka dia suruh supaya pakai plastik dia. Kemudian dia juga nak cerita pada muka surat tu, kalau dah ambil langkah berjaga-jaga, darah masih duk keluar juga. Darah istihadah ni banyak. Dah pakai pelapik dah pun, darah tu duk keluar juga. Maka sembahyangnya tidak batal kalau sekiranya dia sudah mengambil langkah berjaga-jaga. Dia nak abangnya tu. Maknanya orang perempuan yang datang darah istihadah ni mesti kena semayang. Sebelum semayang dia kena basuh, cuci bagi bersih dan sebagainya, letakkan pelapik dia elok-elok dan semayang. Dan segera semayang. Ditakdirkan dah buat punya elok macam tu, dah basuh, bersih, dah pakai lapik, darah keluar lagi. Maka sembahyangnya tidak batal. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kata sekiranya darah keluar kerana taksir, kerana cuai, dia tak jaga elok-elok, dia basuh, cuci dan sebagainya, kemudian dia tak pakai pad misalnya, maka darah tu keluar sampai merambut-rambut, maka batal salat dia. Jadi sembahyang batal tak batal bergantung kepada dia ambil langkah berjaga-jaga, sungguh-sungguh ke tak kan. Kalau dia bersungguh-sungguh, bocor juga, sembahyang tidak batal. Kalau dia buat lebih kurang, darah bocor, sembahyang batal. Itu dia nak bincang pada muka surat tu.
Kemudian muka surat 191 sebelah tu dia nak cerita kata kalau darah terlampau banyak sampai tembus. Dia dah basuh, cuci, bersih semua, dia dah pakai pelapik dah. Tapi darah yang duk keluar main ni terlampau banyak sampai tembus pelapik tu. Misalnya berlaku begitu. Maka wajib ke atas dia bila nak semayang pula, semayang lain tak lagi, kena wajib bagi dia pergi basuh semua, bagi cuci, ganti pelapik baru dan berwuduk balik. Tu dia nak abang. Kemudian muka surat 191 tu juga dia nak cerita kata orang perempuan yang mengalami masalah darah tak berhenti ni, istihadah ni, dia berwuduk setelah masuk waktu semayang. Tu dah baca dah, bulan lepas dia ulang lagi sekali. Dia tak boleh asar masuk pukul 4.40 misalnya, pukul 4.30 ambil air semayang siap-siap dah untuk semayang asar, tak boleh. Dia kena tunggu masuk waktu asar 4.40, dah masuk waktu asar baru berwuduk untuk semayang asar. Tak boleh berwuduk sebelum masuk waktu yang dia nak semayang, tak boleh. Tu. Kemudian dia nak cerita juga di sana, sebaik-baiknya bagi orang perempuan yang istihadah ni, yang kena darah penyakit ni, sebaik-baiknya lepas berwuduk terus semayang. Tak mau duk tunggu-tunggu lagi. Tunggu sampai masuk waktu. Nak semayang asar 4.40 masuk waktu. Masuk waktu dia basuh bagi bersih, dia berwuduk dan terus semayang. Tak mau tangguh dah. Tetapi dia kata tangguh lepas dah basuh-basuh, lepas dah pakai pelapik, lepas dah ambil ayat semayang, boleh tangguh bagi kes-kes yang tertentu. Contoh kerana nak pakai telekung, tangguh sikit. Dia perempuan yang mengalami masalah darah penyakit, darah istihadah, darah tak berhenti. Nak semayang asar, tunggu 4.40 masuk waktu asar. Bila masuk, pergi basuh bagi bersih, pakai pad dia elok-elok, ambil ayat semayang. Lepas ambil ayat semayang, nak pakai telekung. Masa lepas ambil ayat semayang dengan sebelum semayang tu, kerana nak pakai telekung, okey. Ataupun kerana nak tunggu iqamah, dia nak semayang berjemaah. Nak tunggu Tok Bilal iqamah, jadi duduk tunggu. Tunggu kerana nak tunggu Tok Bilal iqamah. Nak qamat tu, boleh tunggu tu. Ataupun bagi kes dia nak mengijtihadkan arah kiblat. Contohnya dia ni perempuan yang kena darah penyakit. Darah tak boleh berhenti. Maka orang yang kena darah penyakit ni wajib kena semayang. Dia musafir, pergi ke mana-mana. Tidur hotel. Dia macam biasa, dia kena tunggu sampai masuk waktu semayang. Dah 4.40 masuk waktu asar, dia bersihkan diri dia semua, pakai pad, ambil ayat semayang semua. Lepas ambil ayat semayang, nak semayang, duk cari arah kiblat dalam bilik hotel ni, kok mana. Cari buka laci, cari tak ada, tengok kok atas siling tak ada dan sebagainya. Masa duk berjalan. Sedangkan dia orang yang istihadah, dia kena segera semayang. Nak semayang tak tahu arah kiblat kok mana. Maka dia nak kena tengok kok tingkap dulu, tengok matahari turun kok mana dan sebagainya. Maka dia nak mengijtihadkan, nak zan kiblat belah mana. Tempoh masa nak zan arah kiblat itu dibenarkan. Kadang-kadang kita pergi tidur hotel ke, pergi tempat yang kita tak tahu kiblat kok mana kan. Telefon. Duduk di hotel, telefon tanya bawah. Ni nak tanya arah kiblat kok mana? Dia duduk yes. Dia buat cakap orang putih lagu tak arti Melayu. Kita pun kata excuse me, Qiblat direction. Okay. I send somebody to you. Hantar orang naik pula jumpa kita. Waktu naik semua nak makan tip RM5. Kan? Naik. Bila naik kita tanya, dia kata ni, saya nak tahu arah Qiblat ni. Dia buat cengak dulu kat kita apa dah. Dan ni saya nak semayang ni, nak menghadap ke mana? Oh semayang dah dia dah. Tak apa, boleh semayang. Kita tanya arah kiblat. Dia pergi abang kat kita boleh semayang. Kita bukan tanya dia boleh tak boleh semayang. Kalau orang kata tak boleh, aku nak semayang juga. Peduli apa? Aku nak tahu arah kiblat. Ada kata tak apa, boleh semayang dia. Dah lah, tahu lah boleh semayang. Nak menghadap kat mana? Dia kata boleh, dia belah. Dia tak semayang. Bila orang tanya semayang, dia nak lari cepat.
Jadi kita terpaksa ijtihad. Kok mana ni nak menghadap ni? Buka tingkap hotel, tengok kok belah mana agak matahari jatuh dan sebagainya, agak-agak kok ni lah. Tempoh masa duk nak cari arah kiblat tu, bagi perempuan yang istihadah, dia kena tangguh masa kerana nak menentukan arah kiblat, itu dibenarkan. Dia abang yang tu. Ataupun dia kata kerana nak pergi ke masjid-masjid yang mulia. Contohnya orang perempuan yang kena darah penyakit ni, dia pergi ke Mekah, pergi ke Madinah ke manakah, ada ziarah di sana. Jadi dia pun nak pergi ni time apa, katalah time sembahyang asar. Dah masuk dah waktu asar, dia pun dah ambil ayat semayang dan sebagainya semua, dia dah cuci bersih, ambil ayat semayang semua. Kemudian dengar kata orang nak pergi Masjid Quba. Masjid Quba tu masjid yang mulia. Nabi SAW kok mana pun tiap-tiap hari Sabtu Nabi pergi semayang di Quba. Maka Masjid Quba dia anggap sebagai masjid yang istimewa. Dia pun duk taruh ni, nak tunggu sampai Masjid Quba tak lagi baru nak semayang. Tempoh masa dia nak tunggu sampai Masjid Quba itu dibenarkan. Pasal apa? Pasal dia lambat nak semayang kerana nak pilih untuk semayang di masjid yang mulia. Maka itu dibenarkan. Kemudian dia kata tak wajib mandi setiap kali nak salat, tetapi kalau mandi itu lebih baik. Kita baca pada bulan lepas, dia kata tiap-tiap kali nak semayang kena mandi. Lepas tu baru ambil semayang, lepas tu baru semayang. Lepas tu bulan lepas juga kita baca satu hadis Nabi, Nabi kata boleh cantum dua semayang dekat-dekat. Mandi, kemudian ambil ayat semayang, semayang zuhur di akhir waktu, semayang asar di awal waktu. Macam tu juga maghrib dengan isyak, mandi, lepas tu ambil ayat semayang, tunggu sampai akhir waktu maghrib baru semayang, sekira-kira habis semayang maghrib, terus masuk isyak, semayang isyak. Tapi kalau sekiranya dia pilih untuk tidak mandi tiap-tiap kali nak semayang, juga dibenarkan, tidak jadi salah. Mandi yang penting sekali, mandi angkat hadas hak pertama mula tu aja. Lepas tu tiap-tiap kali nak semayang, memadai dengan cuci bagi bersih, kemudian pasang balik pad dia, kemudian ambil ayat semayang, kemudian semayang. Tidak perlu mandi pada tiap-tiap kali nak semayang. Maka mandi pada tiap-tiap kali nak semayang bagi perempuan yang istihadah itu sunat sahaja, bukan wajib. Dia nak abang yang tu. Itu cerita-cerita yang panjang-panjang dia. Tuan-tuan terus buka muka surat 193. 193, tuan-tuan tengok masalah 508 tu. Dia kata masalah haid dan wajib segera mandinya. Yang tu. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita, apabila habis zaman haidnya, orang perempuan yang datang haid, sebaik-baik sahaja habis haid dia, maka wajib atas dia mandi sekarang itu juga. Ini kebanyakan orang perempuan, dia nanti duk buat lihat. Ada buat kena nak tunggu dulu, tengok macam mana lah, apalah semua. Sebenar-benarnya ingat dalam hati itu segar nak semayang. Ini berdosa. Maka agama mau apa? Dia kata, bagi orang perempuan apabila habis saja haid dia, maka wajib atas dia mandi sekarang itu juga, dia kata. Kerana mencapai awal semayang yang didapatkannya. Kerana dia seboleh-bolehnya segera semayang. Tuan-tuan, kita main masjid. Tajuk ni kita baca di Masjid Sungai Rambai. Kita main masjid. Main-main orang dah duduk semayang dah. Macam mana kita? Kalau kita sampai-sampai itu, tu imam tengah duduk sujud. Mana lebih baik? Adakah kita terus takbir Allahu Akbar terus sujud? Ataupun tunggu dulu sampai imam bangkit? Sampai imam bangkit, berdiri pula, baru kita takbir ikut dia. Hak mana lebih baik? Dia kata lebih baik ialah segera masuk dalam semayang. Kalau kita sampai tu, sampai imam tengah sujud, Allahu Akbar, sujud terus. Lebih cepat kita masuk dalam semayang, itu lebih baik. Tuan-tuan, kalau kita ditakdirkan nak mati, lebih baiklah kita mati dalam keadaan kita duduk dalam keadaan yang baik. Nak mati tak tahu bila. Nak mati tak tahu bila. Maka perbanyakkan masa baik. Supaya kalau mai mati bila masa pun kita dalam keadaan baik.
Jadi semayang ni kena cepat. Kita sampai imam tengah rukuk, takbir Allahu akbar rukuk. Kita sampai imam baru bangkit daripada rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kita takbir terus duduk macam dalam keadaan yang tidak daripada rukuk. Dia suruh macam tu. Dia suruh kita ni seberapa segera masuk dalam semayang. Maka tiadalah harus baginya meninggalkan semayang dan puasa kemudian daripada itu. Orang perempuan yang datang haid dan sebagainya, bila habis saja haid tu segera semayang, dan kalau sekiranya dan puasa segera puasa. Ibadat kena cepat dia. Dan tiada harus ia menegah suaminya daripada wata'inya. Dan suami pun dah duduk puasa seminggu dah, 2 minggu dah, jangan buat pasal dengan dia. Jadi kalau kita dah betul-betul dah habis dah kering dah darah haid, cepat-cepat pergi mandi buang, cepat-cepat semayang. Tok Syekh ni kena duk tengok juga. Kalau betul. Dan menegah daripada sesuatu yang memperbuat akan dia oleh orang yang suci. Dan kita kena segera duduk dalam keadaan suci supaya benda yang terlarang ke atas orang yang tidak suci itu terlepas daripada kita. Kita dah boleh baca Quran masa tu, kita dah boleh buat semua benda yang dilarang ke atas orang yang belum suci. Dan tiada harus ia menanti dan membuat tak boleh didekati akan dia sama sekali, tak boleh. Haid dah kering dah, buat cara dah kering dah. Cepat-cepat pergi mandi, cepat-cepat semayang, buat cepat-cepat benda yang boleh buat ke atas orang-orang yang suci. Tak mau haid dah kering dah, laki duk main duk kata tak boleh lagi dan sebagainya, tak bagi laki dekat dengan dia, itu salah. Begitu. Dan diriwayatkan daripada Imam Malik radhiyallahu anhu akan satu riwayat bahawasanya boleh perempuan yang putih daripada haidnya itu membuat dirinya tiada boleh didekati oleh suaminya selama 3 hari kemudian daripada hari adatnya. Ada satu pendapat di sisi Imam Malik, mazhab Maliki. Dia kata lepas dah kering haid tu, boleh orang perempuan tu dalam tempoh masa 3 hari selepas kering haid tu, dia elak daripada suami dia mendekati dia, boleh. Itu pendapat Imam Malik seorang aja. Dalam jumhur ulama yang lain kata tak boleh. Kering aja, mandi suami tak boleh mendekati dia. Begitu. Masalah dia kata haid yang bersemedangan, yang tak berhenti itu bolehkah ia jima? Dia kata. Kata Imam Nawawi bahawasanya perempuan yang keluar darah haid tak berhenti itu, baginya hukum segala perempuan yang suci pada kebanyakan hukum. Orang yang kena penyakit istihadah ni, macam kita bincang panjang pada bulan lepas, kalau dia biasa 7 hari, maka 7 hari. Hari ke-8 dia dah dianggap seperti wanita yang suci, walaupun darah dah keluar lagi. Maka harus bagi suaminya wat'i akan dia pada waktu hanyut darahnya di sisi kita dan di sisi jumhur ulama. Walaupun darah dah keluar lagi, oleh kerana darah tu bukan darah haid, oleh kerana darah tu darah penyakit, suami dia dah boleh dah bersama dengan dia. Ada begitu. Dan telah menghikayatkan dia oleh Ibnul Munzir di dalam Al-Ashraq daripada Ibni Abbas dan Ibnul Musayyib. Itu semua nama-nama ulama yang setuju dengan pendapat tadi. Tonton terus tengok bawah, 3 baris daripada bawah. Dia kata dan bermula yang terpilih yang telah disebutkan dia daripada jumhur. Ini pendapat jumhur ulama. Majoriti ulama kata apa? Dan bermula dalil atasnya ialah diriwayatkan dia oleh Ikrimah daripada Hamnah binti Jahshin radhiyallahu anha bahawasanya adalah ia kena darah keluar tak berhenti, iaitu darah mustahadah, darah istihadah, dan adalah suaminya jimakan dia. Itu nas hadis tu ada. Hamnah binti Jahshin ini dia kena penyakit darah istihadah ni, maka suami dia bersama dengan dia. Meriwayatkan dia oleh Abu Daud dan Baihaqi dan lain daripada keduanya dengan ini lafaz, dengan isnad yang hasan. Ini sabit daripada hadis. Tuan-tuan tengok tajuk baru di bawah tu, dia kata bab ma jaa fil mustahabati annaha taghtasilu 'inda kulli salat. Itu bab yang datang pada menyatakan perempuan yang keluar darah tak berhenti bahawasanya mandi ia ketika tiap-tiap kali sembahyang fardu. Hak ni kita dah bincang pada bulan lepas. Dia ulang balik. Jadi cerita mandi pada tiap-tiap waktu ni kesimpulan dia apa? Tidak wajib mandi pada tiap-tiap waktu. Dia wajib mandi sekali aja. Kalau kebiasaan haid dia 7 hari, maka hari yang ke-7 dia mandi. Mandi tu dipanggil mandi wajib. Hari yang ke-8 tu walaupun dia ada darah lagi, darah tu darah penyakit.
Masa darah penyakit wajib kena semayang. Masa nak semayang tak wajib mandi. Tiap-tiap kali nak semayang tidak wajib mandi. Tapi kalau nak mandi itu lebih baik. Yang tu kita dah bincang bulan lepas. Kita tak payah baca dah. Baik, tuan-tuan tengok tajuk baru di bawah tu. Bab ma jaa fil haid annaha la taqdi salat. Itu bab yang datang pada menyatakan orang haid tiada qada akan sembahyangnya. Ini. Orang perempuan yang datang haid, datang bulan, tak payah qada sembahyang dia. Yang ni semua orang tahu. Tapi tak pernah dengar hadis macam mana. Kita tahulah kata orang perempuan datang haid tak wajib sembahyang. Dan bukan saja tak wajib sembahyang. Sembahyang dia tinggal tu tak wajib qada. Tak boleh qada. Tak perlu qada. Kita tahu dah. Tapi apa hadis dia tak pernah dengar. Cuba kita dengar apa hadis dia. Adalah sembahyang itu wajib atas orang yang mukallaf mengerjakan dia. Orang mukallaf wajib sembahyang. Baik lelaki-lelaki, baik perempuan. Sama ada laki-laki ataupun perempuan. Maka orang Muslim yang cukup umur, orang baligh, cukup umur, dan berakal, dia bukan orang gila, dan sampai seru kepadanya, maka ialah orang mukallaf. Kita ni semua mukallaf. Pasal apa? Pasal satu, kita orang Islam. Yang kedua, pasal kita ni dah baligh. Yang ketiga, pasal sampai seru dekat kita dengar dakwah Islam. Quran kita duk dengar, hadis Nabi kita duk dengar, ceramah agama duk ada hari-hari, baca kitab merata tempat duk ada. Kita orang yang dah sampai seru. Begitu. Maka kita dipanggil orang yang mukallaf. Maka apabila ditinggalkan akan sembahyang fardu dengan lupa atau sengaja, maka wajib atasnya qada. Macam Nabi SAW kita kata pernah jadi dekat Nabi 2 kali. Sekali sembahyang subuh, sekali sembahyang asar. Sembahyang subuh tu tidur, pakat tak jaga belakang. Nabi pun tak jaga, Bilal pun tak jaga, sahabat-sahabat lain pun tak jaga. Jaga-jaga tengok cerah dah. Maknanya waktu subuh dah habis dah. Masing-masing duk cangok, aku tengok awak dah semua pakat tak jaga, Nabi pun tak jaga. Orang ni pun kata Bilal pun dia ada kerja duk bang dengan dia pun tidur lena raib habis semua pakat duk tengok aku. Nabi pun tak kata apa. Nabi kata semua orang segera berwuduk. Nabi kata. Dan lepas semua orang berwuduk, Nabi suruh semua sahabat-sahabat pindah daripada tempat yang tidur tak jaga ni, pindah pergi ke tempat yang sebelah tu, dan sembahyang subuh berjamaah. Nabi jadi imam. Itu ceritanya. Tujuan Nabi suruh pindah sikit, shift pergi ke tepi sikit tu ialah, Nabi kata kerana tempat tadi penuh dengan syaitan. Nabi kata. Maka kerana tu tak ada siapa daripada kita yang jaga daripada kita. Kita pindah mai ke tempat ni tak macam tempat tadi. Tempat tadi penuh dengan syaitan. Dan Nabi sembahyang subuh itu di luar waktu. Dan Nabi menjadi imam. Maka sebahagian ulama kata itu sembahyang qada atas alasan luar waktu. Dia kata sebab Nabi sembahyang berjemaah, maka tidak qada. Di sinilah wujud khilaf di kalangan ulama tentang ada ke tak ada sembahyang qada. Itu cerita dia. Baik. Dia kata sama ada laki-laki ataupun perempuan dia. Melainkan perempuan haid, maka tiada wajib qada atas dia. Kalau kita sengaja ke, kita terlupa ke, kita tertidur ke, apa ke, bila kita sedar, bila kita teringat, bila kita jaga, dan kena sembahyang walaupun dah keluar waktu. Maka sembahyang tu nak kata sembahyang qada ke, nak kata apa, kata, tapi kena sembahyang. Cerita dia lagu tu. Maka inilah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan tidak wajib qada sembahyang bagi orang yang datang haid itu. Kata hadisnya an Mu'azah annam ra'atan sa'alat Aisyah radhiyallahu anha qalat ataqdi ihdana salataha ayyama mahidha. Maksudnya diriwayatkan daripada Mu'azah bahawasanya satu orang perempuan tanya dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Satu orang mai tanya Sayyidatina Aisyah. Kata dia, adakah mengqada seorang daripada kita akan sembahyang yang luput pada segala hari haidnya? Satu orang perempuan mai jumpa Aisyah isteri Nabi. Dia tanya Aisyah, dia kata, wahai Aisyah, kita ni orang perempuan bila datang haid kita tak sembahyang. Sembahyang hak kita tinggal semasa datang haid tu kena qada ke tak ke? Dia pergi tanya Aisyah macam tu. Faqalat aharuriyatun anti. Maka kata Aisyah pada perempuan itu, adakah kamu mazhab Haruri? Dia tak jawab soalan orang tanya, dia pergi tanya pula soalan lain. Aisyah, satu hari mai satu perempuan tanya dia, wahai Aisyah,
Kita ni orang perempuan, kita ni selalu datang haid. Bila datang haid, kita tak semayang. Semayang yang kita tinggal kerana datang haid ni, adakah kita kena qada balik? Dia tanya Aisyah macam tu, kena qada ke tak ke? Semayang yang kita tinggal kerana datang haid. Aisyah tak jawab soalan tu. Aisyah tanya dia balik. Aisyah kata dekat dia, aharuriyatun anti? Hang ni golongan haruriyah ke? Oh, dia tanya macam tu. Kemudian pengarang kitab ni dia kata, tahukah saudara apa dia haruriyah itu? Dia kata bermula Haruri itu ialah nama satu kampung. Terletak lebih kurang 2 mil daripada negeri Kufah. Haruriyah ni, Haruri ni nama satu kampung dekat dengan Kufah. Kufah di mana? India pula. Duduk dalam negeri Iraq. Allah mereka duduk dah betul. Kufah ni. Kan? Jadi yang kata Haruriyah ni, Haruri ini satu kampung terletak dekat dengan Kufah. Dan ialah kampung orang-orang yang bermazhab Khawarij. Dia kata kebanyakan orang yang duduk di kampung Haruri ini ialah orang Khawarij. Iaitu tempat berakad zaman dahulu. Yakni yang keluar daripada bawah perintah Sayyidina Ali dan menderhaka kepada Sayyidina Ali. Tuan-tuan tahu asal-usul golongan Khawarij? Jadi perang antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang tu berlaku di satu tempat yang bernama Lembah Siffin. Perang Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Sayyidina Ali pun sahabat Nabi, Muawiyah pun sahabat Nabi. Sayyidina Ali lebih-lebih lagi dia Ahlul Bait, keluarga Nabi. Muawiyah pun Katibul Wahyi, dia penulis wahyu Nabi. Dua-dua pun orang hebat, tapi jadi masalah. Jadi perang tu jadi di satu tempat yang bernama Siffin. Maka dipanggil perang tu perang Siffin. Dalam perang tu nampak tanda-tanda Muawiyah nak kalah, Ali nak menang. Dalam keadaan Muawiyah nak kalah ni, orang Muawiyah sudah cucuk Quran angkat dengan pedang. Bila Muawiyah angkat Quran hujung pedang, Sayyidina Ali bila tengok macam tu, dia arah tentera dia suruh berhenti serang. Pasal apa? Pasal lawan kita sudah angkat Quran. Angkat Quran itu tanda nak berdamai, dia kata. Bila Sayyidina Ali kata lagu tu, penyokong ni tak semua setuju. Tak semua setuju. Sebahagian setuju. Pasal apa? Pasal ini arahan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni bukan calang-calang orang. Dia menantu Nabi. Dia ahli keluarga Nabi. Dia menikah dengan anak Nabi yang Nabi sangat sayang, Fatimah. Nabi pun banyak hadis yang menunjuk kata Nabi sangat sayang Sayyidina Ali. Dia bagi arahan kita kena dengar. Itu sebahagian. Hak sebahagian lagi tak boleh. Mereka pergi jumpa Sayyidina Ali, mereka kata, wahai Ali, mereka kata, hang jaga baik-baik, ini musuh kita. Dia angkat tu trik dia saja. Dia nak kalah, maka dia angkat macam tu. Supaya kita tak terus attack dia. Kita tak boleh terima. Dia kata nak berdamai. Damai apa? Dia dah nak kalah, nak berdamai. Mana boleh? Kita mesti terus. Ini nampak tu kan? Kadang-kadang kita bila jadi ketua, kita bila jadi pemimpin, penyokong ni bukan semua kita boleh kontrol. Akan ada penyokong yang bantah arahan pemimpin. Akan ada. Pemimpin tak mau buat macam tu, tapi sebahagian dia buat macam tu. Mesti ada. Walaupun dia hormat pemimpin tu, dia main satu peringkat, dia mempertikaikan arahan pemimpin. Dia kata pemimpin tu tak fikir macam dia lagi pandai daripada pemimpin. Benda ni akan jadi. Sayyidina Ali pun ada kawan challenge. Sayyidina Ali kata tak boleh. Quran kata wa in janahu lisalmi fajnah laha. Sayyidina Ali kata dalam Quran Tuhan sebut apabila musuh ni wa in janahu lisalmi, apabila mereka cenderung kepada perdamaian fajnah laha. Quran kata maka kamu kena cenderung kepada dia. Kalau dia tunjuk nak berdamai, kita kena berdamai. Itu perintah Quran. Oh, dia kata kalau lepas berdamai sekali lagi kita pergi buat baik, kita terima dia serang kita balik macam mana? Sayyidina Ali kata dalam Quran Tuhan kata wa tawakkal 'ala Allah.
Selepas dah orang tunjuk, musuh tunjuk nak baik dengan kita, kita mesti terima perdamaian yang dia suruh kat kita. Kita mesti terima. Lepas tu kalau dia nak main kita, wa tawakkal 'ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita dah ikut ayat Quran, apa nak jadi Allah ada. Sina Ali pegang macam tu. Golongan ni tak boleh terima. Siapa kata Ali kena, tak lagi. Dia tak faham politik. Sayyidina Ali ikut Quran. Golongan ini dah tak mau ikut Quran. Dia pernah ikut faham politik. Mereka kata dengan musuh mau jaga baik-baik. Ini semua perangkap. Mereka kata. Betul lah bila fikir logik. Memanglah nampak mungkin benda ni perangkap. Tapi soalnya Quran kata kalau musuh nak berdamai, kita mesti terima perdamaian. Ini perintah Quran. Hak kita punya ingat belum tentu betul tak betul. Kalau betul mereka buat perangkap kat kita, Quran kata wa tawakkal 'ala Allah. Kita bertawakal pada Allah. Itu pegangan Sayyidina Ali. Golongan ni tak puas hati. Bila Sayyidina Ali terima perdamaian tu, mereka tak puas hati. Maka mereka keluar daripada menyokong Sayyidina Ali. Mereka jadi golongan Khawarij. Kharajah. Keluar daripada sokong Sayyidina Ali. Ini golongan ekstrim. Melampau. Sayyidina Ali kata kena berdamai, mereka kata tak. Dan sungguh tak lama selepas tu jadi gaduh lagi dan sebagainya. Mereka tengok kita dah kata dah Ali ni betul-betul tak boleh baca keadaan politik. Dia dah terkena dengan Muawiyah. Mereka kata walhal apa yang Sayyidina Ali buat tidak salah kerana dia ikut wahyu Allah. Di sini start jadi golongan Khawarij ini. Yakni yang keluar daripada bawah perintah Sayyidina Ali dan menderhaka kepada Ali. Maka orang kampung itu menyuruh ia akan perempuan-perempuannya qada semayang dan qada puasa dan keluar daripada ijma' muslimin. Ijma' kata orang perempuan apabila datang haid, maka dia tak payah semayang. Dan semayang yang dia tinggal masa dia datang haid itu tak payah qada. Khawarij ini tak ada, dia kata tinggal mesti kena qada. Dia kata lagu tu semata-mata kerana nak lawan ijma' muslimin, kerana nak lawan ijma' Islam, kerana dia fresh dengan apa yang Sayyidina Ali buat. Marah punya pasal, hak baik pun kata jahat juga. Pasal apa? Marah punya pasal. Dia dah tak boleh rasional dah. Hak baik pun dia kata jahat. Dia jadi macam tu. Maka dengan kerana itu, disindir dan dihalalkan oleh Aisyah kepada perempuan yang bertanya itu. Ke situ pukulnya. Maka kata Aisyah, adakah kamu nak turut mazhab Khawarij itu? Maka ialah sebusuk-busuk mazhab dan menyalahi dia akan sunnah. Dan menyuruh ia, yakni Khawarij menyuruh perempuan-perempuan qada semayang dan qada puasa apabila mereka datang haid. Dia kata, ni cara hang punya soalan ni sama macam golongan Khawarij. Dia kata. Cara dia kata tu nak menyindir perempuan yang tanya dia ni. Begitu. Sambung dia, laqad kanat ihdana tahidu fala tu'maru biqada'in. Sesungguhnya adalah seorang daripada kami haid dia dan tiada disuruh dengan qada. Yakni jikalau qada itu wajib, nescaya menyuruh akan kami oleh Nabi SAW qada semayangnya. Kerana ia, yakni kerana Nabi tahu dengan haid dan meninggalkan kami akan semayang pada masanya, maka tiada disuruh oleh Nabi kami qada semayang itu. Aisyah kata orang perempuan yang datang haid tak payah semayang. Dan semayang yang dia tinggal tak perlu qada. Pasal apa? Masa Nabi hidup dulu, kami isteri Nabi. Aisyah kata, kami datang haid, kami tak semayang. Dan selepas habis haid, Nabi tak suruh pun kami qada semayang yang kami tinggal. Nabi tahu kata kami tak semayang kerana datang haid. Tapi Nabi tak pernah suruh kami qada semayang yang kami tinggal. Ini menunjukkan orang perempuan yang datang haid tidak perlu qada semayang yang dia tinggal. Begitu. Puasa kena qada. Itu sabit daripada hadis. Begitu. Kata Imam At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Aisyah, daripada ketiadaan satu wajah, bahawasanya perempuan yang haid itu tidak perlu qada sembahyangnya. Gitu. Haid dan nifas tiada qada sembahyang. Ni pula dia nak urai benda yang sama. Masalah dia kata haid mengapa tidak qada sembahyang dan qada apabila meninggalkan puasa. Apa sebab jadi macam tu? Bila datang haid, semayang,
kita tinggal tak payah qada. Tapi kalau kita datang haid bulan puasa, puasa kena qada. Pasal apa? Saya kata. Apakah beza di antara keduanya? Padahal kedua-duanya diwajibkan oleh Allah belaka. Dia kata semayang pun wajib, puasa pun wajib. Pasal apa semayang? Bila datang haid kita tak payah semayang dan tak payah qada. Pasal apa? Bila kita datang haid sedangkan masa tu bulan puasa, kita tak boleh puasa tapi puasa tu kena qada. Pasal apa? Dia kata. Kata Imam Nawawi telah berkata ulama dan bermula beza antara semayang dan puasa itu iaitu bahawasanya semayang itu banyak dan berulang-ulang. Maka kesusahan amat mengerjakan qadanya. Bersalahan puasa maka bahawasanya wajib ia setahun sekali. Itu jawapan dia. Semayang kalau nak qada jenuh lah. Kena orang perempuan datang haid 2 minggu. Satu hari duduk ada 5 kali. Semayang kali 14. Maka menyusahkan orang perempuan. Dengan duduk semayang biasa tarik 5 kali ni pun Allah tak dan. Tak dan. Dengan basuh kain, dengan nak kemas rumah, dengan nak masak makan, dengan nak kencing la ilaha illallah, dia kalut. Kadang-kadang lelaki dia ada jogah pangkat kaki. Pasal apa? Tak dan nak urus rumah ni. Lelaki ni dia kadang-kadang dia buat tak faham. Dia balik, dia bersyarah kat bini dia. Aku kerja teruk-teruk, pagi-pagi buta aku dah keluar kerja dah, petang baru aku balik, hang pawai punya duduk di rumah cakap ni pun tak boleh buat. Dia kata. Dia ingat kawan tu jadi pemaisuri, duduk tidur, tak bangkit-bangkit. Kawan tu bangkit lagi awal pada dia, kawan tu celek-celek mata tu, start dah buat kerja, turun ke dapur, derang ayak dah, apa semua dah start buat kerja dah, sampai kita balik kerja apa, balik masjid, kita tidur dulu, dia duduk lipat kain tak habis lagi. Kerja punya banyak tak habis, kita tidur kata kat dia, hang jadi tuan puteri pemaisuri lah apalah semua, kerja tak buat, makan buta lu, main macam-macam. Kan? Selalu begitu. Selalu begitu. Pagi tadi saja pasang radio era. Kan? Sekali-sekali kena dengar juga akal dia paling. Pagi tadi dia punya tajuk apa? Pagi tadi. Radio era punya tajuk. Suruh orang perempuan telefon pergi cerita orang lelaki-lelaki sebelum kahwin dengan selepas kahwin. Macam mana orang lelaki-lelaki. Kita pun tadi dah pergi kerja pasar tu juga orang perempuan. Dia pakai telefon berkebun. Cerita ni lelaki dia ni dulu apalah semua sampai kentut ku wangi. Lah ni. Kan? Lah ni apa sampai ni. Kira tak elok saja lah ni. Marah kat lelaki dia. Kan? Dulu dia kata masa baru-baru menikah dulu semua betul. Buat apa pun betul. Lah ni sampai buat betul pun salah. Ada juga duduk merepek lagu tu. Apalah punya lelaki pergi buat lagu tu kat bini dia. Kan? Betul ke tak tahu. Kan? Kan? Berdasarkan radio tu tadi dia kata apa? Dulu dia dah pernah buka ada satu soalan. Beza orang perempuan masa awal menikah dengan dah lama menikah lagu mana. Hak lelaki-lelaki pula dah pakai telefon tak monti. Duk cerita bini dia masa mula-mula menikah dulu pinggang rampin. Lah ni sampai tak tahu nak macam-macam cerita kan. Ada kata tu pasal dia suruh pergi duk cerita benda tak elok orang tu kan. Kan? Merapu banyak lah ni. Dan dunia lah ni merapu banyak. Saya doa abang banyak tempat lah. Dulu tuan-tuan. Tuan-tuan lambat jumpa pokok. Lambat jumpa pokok, poster ceramah agama. Lah ni dalam sebulan 2 ni. Lambat jumpa pokok, poster konsert. Gempang apa syua, gempang syua apa macam-macam dengan kumpulan rock apa. Dia nak jadi apa tau ni. Dalam 2 bulan ni saya perasan karut semua. Dulu lambat jumpa pokok ni poster ceramah saja. Lah ni pokok yang sama juga. Poster macam-macam. Oh karut. Dan tengok dia kuih duk mampu lagi teruk pula nampak lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jaga baik benda-benda macam ni. Jadi balik cerita ni tadi, orang perempuan ni mereka ni memang kalut, memang sibuk. Kalau sekiranya Islam mensyariatkan orang perempuan yang datang haid tak semayang kena qada balik semayang dia tak boleh buat kerja apa. Dia habis dengan duk qada semayang saja. Maka dengan kerana itu Islam tidak wajibkan mereka qada semayang yang mereka tinggal semasa mereka datang haid. Begitu. Tonton tengok muka surat sebelah. Masalah dia kata haid haramkah ia semayang?
Yang ni apabila haid satu orang perempuan, maka tiada wajib qada. Tiadakah boleh mengerjakan apa-apa sembahyang sunat ataupun sujud tilawah dan seumpamanya. Orang perempuan bila datang haid dia tak boleh sembahyang. Boleh tak boleh? Orang perempuan ni dia berasa nak sembahyang juga walaupun dia datang haid. Boleh tak boleh? Orang perempuan yang datang haid tak boleh baca Quran. Boleh tak boleh orang perempuan ni bila datang haid nak baca Quran juga? Boleh tak boleh? Begitu. Kata Imam Nawawi, telah ditegah baginya sembahyang dalam masa haidnya dengan beberapa hadis akan jadi dalil. Maka tegah itu ialah tegah haram. Tak boleh. Maknanya orang perempuan bila datang haid, rajin macam mana pun tak boleh sembahyang. Tak boleh. Dan dikehendakinya batal sembahyang. Kalau sembahyang juga, sembahyang tu batal. Tak terpakai. Tak boleh pahala. Yang ni tiada terpakai sama sekali dengan ijma' muslimin seluruhnya. Kalau sembahyang juga pun tak boleh pahala. Sembahyang tu batal. Tak sah. Sama ada yang disembahyangkannya itu fardu ataupun sembahyang sunat. Dan juga diharamkan tawaf. Dan sembahyang jenazah. Dan sujud tilawah dan sujud syukur. Semua jenis ibadat kena ada yang sembahyang ni tak boleh buat. Tak boleh buat. Kalau buat juga pun tak sah. Tak boleh pahala. Maka sekalian itu ittifaq sepakat ulama atasnya. Tak boleh. Begitu. Dan sesungguhnya telah ijma' ulama atas bahawasanya tiada diberati dengan sembahyangnya dan tiada qada atasnya. Ulama semua kata orang perempuan datang haid tak payah sembahyang. Dan sembahyang yang dia tinggal tak payah qada. Habis. Tak ada bantah lah. Nah, ni jadi terlampau ni pula kan. Dah orang kata tak boleh nak pergi buat sangat pula. Dah orang suruh sembahyang tak mau langsung buat dah. Jadi lagu tu manusia ni tak pernah puas hati. Kan? Tuhan takdirkan dia manusia jenis tak tumbuh janggut. Dia pergi cari macam-macam lumuk di dagu dia nak pergi keluar janggut kan. Hak Tuhan takdirkan janggut keluar sampai 2 hari je keluar menyerama penuh, dia pergi cukung sampai tak mati-mati. Manusia ni. Tuhan takdir dia rambut keriting. Dia 3 malam ni duk teringat-ingat. Kalaulah boleh rambut dia lurus. Tuhan bagi dia rambut lurus keras lagu tu. Hari-hari duk pergi kedai duk karang rambut nak pergi keriting. Tak pernah puas hati manusia ni. Kan? Ini yang kata manusia ni selalunya macam tu. Tuhan kata orang perempuan bila datang haid tak boleh sembahyang. Dia punya teringin nak sembahyang lah. Tak tahu nak abang. Tuhan kata orang perempuan bila kering aja haid dan kena pergi mandi dan sembahyang. Dia duk balik 2-3 hari tak mau sembahyang. Ada juga lagu tu. Ini diceritakan oleh agama. Satu lagi dia kata bab ma jaa fil junub wal haid annahuma la yaqra'anil Quran. Iaitu bab yang datang pada menyatakan orang yang berjunub dan perempuan yang haid bahawasanya keduanya itu tidak boleh baca Quran. Orang perempuan datang haid tak boleh baca Quran. Hak ni ramai orang duk tanya. Atau kalau kena haid sampai 2 minggu tak baca Quran langsung sampai 2 minggu. Tanya dulu tu pula. Dia tak tahu laki dia tak pernah mai haid tak baca habis sebulan. Laki dia tak pernah mai haid pun. Sebulan tak buka Quran baca pun. Jadi begitu masalah. Ketahuilah saudaraku, orang yang junub dan orang yang haid itu baca Quran. Dia kata. Yang ni dituturkannya sebagai aturan Quran. Barang mana tempat daripadanya, maka ialah ditegah syarak seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Tak boleh. Maksud orang yang datang haid tak boleh baca Quran ni, tak boleh baca terbit mulut ni, tak boleh. Ingat dalam hati tak apa. Anak-anak kita perempuan ni pergi buat hafaz Quran. Kan? Perempuan pun buat hafaz Quran. Kena pula dia ni jenis bila datang haid tarik sampai 2 minggu. Misalnya. Masalah. Quran ni hari-hari. Tu kena duk hafal dia. Hari-hari. 2 minggu tak boleh baca. Macam mana? Maka bagi kes yang macam ni, dia boleh ingat dalam hati. Ingat dalam hati. Bahkan boleh buka. Orang tolong buka Quran depan dia, dia tengok. Ingat dalam hati dia. Tengok, ingat dalam hati. Jangan sampai terbit suara baca di mulut. Orang lain tolong buka, dia tengok je. Bila dah habis 2 muka, dia angguk kawan tu tolong buka pula. Tengok pula. Bila habis angguk kawan tu tolong buka. Lagu tu. Baik, hadis dia kata ani bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Quran.
Diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhumah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia tiada membaca orang yang haid dan tiada orang yang junub itu akan sesuatu daripada Quran. Tak boleh baca. Tak boleh baca. Nak baca Fatihah saja misalnya, tak boleh. Tak boleh. Kata Abu Isa, bermula hadis Ibni Umar itu hadis yang tiada kami ketahui akan dia, melainkan daripada hadis Ismail bin Ayyash, daripada Musa bin Utbah, daripada Nafi', daripada Ibni Umar, daripada Nabi SAW sabdanya, tiada membaca orang yang junub dan tiada orang yang haid akan satu pun daripada Quran. Tak boleh. Orang yang dalam keadaan junub, orang yang dalam keadaan haid tak boleh baca Quran. Masalah, dia kata haid dan junub membaca Quran, apa hukumnya? Kalau baca juga jadi lagu mana? Kata Imam At-Tirmizi, dan ialah yakni seperti dalam masalah tadi, perkataan kebanyakan ahlul ilmi daripada segala sahabat Nabi SAW dan at-tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, seumpama Sufyan dan Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Kata mereka itu tiada membaca perempuan yang haid dan junub itu satu pun daripada Quran, melainkan hujung-hujung ayat dan huruf-hurufnya seumpama yang demikian itu. Jenis dia baca Alhamdulillah misalnya, ujung dia Alhamdulillah, dan niat apa? Niat zikir. Ni pendek-pendek ni, pendek-pendek daripada Quran. Alhamdulillah, dia niat kata zikir. Ataupun dia tak niat kata Quran, tak ada niat apa-apa, sebut saja Alhamdulillah, tidak jadi salah. Begitu. Dan telah mengharuskan oleh mereka itu bagi orang yang junub dan orang-orang perempuan yang haid pada mengucapkan tasbih dan tahlil. Yang tu boleh. Nak sebut la ilaha illallah itu tahlil. Ataupun nak sebut subhanallah, itu boleh. Zikir boleh. Quran tak boleh. Nak baca ayat kursi misalnya, tak boleh. Kalau sekiranya dia dalam keadaan hadas besar, tak boleh. Masalah, dia kata haid dan junub baca Quran. Dan bersalah-salahan ulama' padanya. Ada khilaf ulama' tentang larangan orang yang hadas besar, yang haid, yang junub ni baca Quran. Ada khilaf ulama'. Kata Imam Nawawi, telah bersalah-salahan ulama' pada harus baca Quran bagi orang yang junub dan orang yang haid. Maka jumhur mengharamkan baca atas keduanya sama sekali. Jumhur ulama', majoriti ulama' kata sama ada haid ataupun dia ni berjunub, tak boleh baca Quran sama sekali. Itu majoriti ulama' kata tak boleh. Macam tu. Dan tiada beza di sisi kita antara satu ayat dengan setengah ayat. Maka bahawasanya semua diharamkan. Jumhur ulama' kata kata ayat Quran tak boleh baca bagi orang yang datang haid dan orang yang ada syak. Tak boleh baca. Itu pendapat kebanyakan ulama'. Dan jikalau mengucap orang yang junub itu akan bismillah ataupun alhamdulillah dan seumpama yang demikian itu, jika diqasadkannya akan Quran, nescaya haram akan dia. Dia sebut alhamdulillah, dia niat kata itu potongan daripada ayat Quran, haram. Tak boleh. Dan jika diqasadkan dengannya zikir ataupun tidak diqasadkan apa-apa, nescaya tiada haram. Kalau dia sebut alhamdulillah, dia ingat kata yang ni zikir, tak jadi salah. Ataupun dia tak ada ingat apa aja, cuma kebiasaan dia suka sebut alhamdulillah, maka tidak jadi salah. Yang salah ni kalau dia ingat kata ayat Quran, dia nak kata juga walaupun dia dalam keadaan hadas besar, itu haram. Begitu. Masalah haid yang takut lupa Quran yang dihafaznya, ni yang kita buat contoh tadi. Orang perempuan dia belajar hafaz Quran, kemudian datang haid. Itu macam mana? Kalau tak hafal kuku lupa habis ni, macam mana? Haramkah juga ia membaca Quran itu? Dia kata. Kata Imam Nawawi, harus bagi orang yang junub dan orang perempuan yang haid bahawa membaca keduanya atas hati. Dia kata. Ingat dalam hati. Ingat aja. Ayat yang dia hafal ni dia ingat dalam hati. Jangan sampai tersebut di mulut. Begitu. Dan jika memandang keduanya akan mushaf yang terletak di hadapannya sekalipun, dan dia boleh tengok, kalau Quran buka depan dia boleh tengok. Jangan baca aja. Dia boleh tengok. Quran buka depan dia tu, dia boleh tengok, ingat dalam hati balik ayat dia hafal. Lepas tu orang lain tolong selak Quran tu.
Tetapi dituturkan dengan lidah, tiada boleh jua. Sebagaimana dalam masalah yang di atas tadi. Tapi nak terbit baca di mulut, tetap tak boleh. Bagi orang yang haid dan juga orang yang hadas besar. Kata Ibn al-Arabi, ada satu riwayat daripada dua riwayat Imam Malik bin Anas mengharuskan orang haid baca Quran. Ini pendapat Imam Malik, mazhab Maliki. Dia mengharuskan orang yang datang haid baca Quran. Alasan dia apa? Kerana haid itu dengan tak payah dipikirkan datangnya. Itu alasan Imam Malik. Haid ni satu benda yang dia sunnatullah. Tuhan takdirkan, Tuhan dah tentukan dah, peraturan Tuhan dah, orang perempuan datang haid. Dan haid datang bukan dengan ikhtiar dan bukan dengan kehendak diri. Dia tak mau pun haid mai juga pasal dia perempuan. Kerana tu. Dan pula kerja menanggung haid itu lama. Haid ni pula lama. Sampai 7 hari, sampai 10 hari, sampai 2 minggu. Maka jikalau ditegahkan perempuan haid daripada baca Quran, saya lupa ia akan yang dipelajarinya. Kalau sampai tak bagi baca, takut budak-budak perempuan yang belajar hafaz Quran lupa ayat yang dihafaz. Ini alasan Imam Malik. Bersalahan orang junub. Dia kata maka ialah datangnya dengan ikhtiar dan suka hati orang yang junubnya. Dan pula junub tu boleh dihilangkan akan dia sekarang itu jua. Kalau orang yang berjunub, kerana dia bersama dengan suami dia, dia berjunub, maka orang yang berjunub tetap tak boleh baca Quran, melainkan setelah dia angkat hadas. Baru dia boleh baca Quran. Kalau orang haid, ikut Imam Malik, dia kata harus. Pasal apa? Pasal tempoh haid ni lama. Kalau dia tak baca, takut dia lupa ayat yang dia hafaz. Maka dengan kerana dua dalil itu berlawanan, dan tinggal kita atas asal, iaitu harus memperbuatnya. Dia kata, dan itulah yang asal. Dia kata, jadi benda ni oleh kerana ada khilaf ulama, dia kata atas kita pilih macam-macam mana. Tapi yang asahnya, dia kata hak pertama tadilah, elakkan daripada baca. Pasal dilarang oleh nas yang berlaku. Wallahualam. Lepas ni kita tengok bab maja'a fi mubasyaratil haid. Lepas ni pula barang yang datang pada menyatakan menyentuh ataupun jima' perempuan haid. Isteri datang haid, laki boleh tak boleh jima' isteri yang datang haid. Itu satu. Yang kedua, perkataan mubasyarah ni dalam bahasa Arab, dia ada juga membawa makna pegang. Mubasyarah ni makna jima' pun satu, makna pegang pun satu. Mubasyarah. Jadi orang laki-laki yang isteri datang haid, boleh tak boleh dia jima' isteri yang datang haid, itu satu bab. Yang kedua, laki-laki yang isteri dia datang haid, boleh tak boleh dia duk jamah badan bini dia yang datang haid, duduk pegang dengan tangan, boleh ke tak boleh? Kalau boleh, kawasan mana boleh, kalau tak boleh, kawasan mana tak boleh. Ini dibincangkan sabit dengan hadis Nabi. Lepas ni kita akan tengok lagi bab maja'a fi muwakalati al-haid wa su'riha. Itu bab yang datang pada menyatakan semakan seminum dengan perempuan haid dan hukum sisanya. Boleh tak boleh bini datang haid, kita pergi duduk makan nasi sekali dengan dia, kita pergi duduk minum ayam sekali dengan dia, boleh tak boleh? Sebab adat orang Yahudi dengan orang Nasrani dulu. Orang Yahudi, bila bini dia datang haid, halau keluar daripada rumah. Orang ni tak senonoh. Bini datang haid, halau keluar daripada rumah. Ini amalan orang Yahudi. Kerana dia anggap orang perempuan datang haid ni cukup kotor, sampai tak layak duduk dalam rumah. Halau. Itu Yahudi. Nasrani pula membujuk lalu melentang patah. Hang mai haid, hang tak mai haid ke? Dia redah semacam aja. Ini Nasrani. Jadi Islam ni, kita ni orang Islam ni macam mana dalam menghadapi isteri yang datang haid? Adakah perlu halau dia keluar daripada rumah ataupun tak peduli? Dia mai haid ke tak mai haid tak peduli. Islam ni dia kata wa khairul umur awsatuha. Islam dia ambil pertengahan. Isteri yang datang haid duduklah rumah macam biasa. Kita dengan dia macam biasa. Cuma larangan tak boleh jima' dia aja. Itu saja. Maka Islam ni dia ambil yang cukup cantik. Dia tak jadi keterlaluan macam Yahudi dan keterlaluan macam Nasrani. Itu juga dia akan cerita dekat kita itu. Kemudian kita akan tengok bab ma jaa fil haid tatanawalu syai' minal masjid. Cerita orang perempuan datang haid, boleh tak boleh? Mai duk suara sesuatu benda kepada orang yang duduk atas masjid. Isteri datang haid,
Suami dua ada dalam masjid. Suami minta, ni hang tolong ambil tak cermin mata dalam kereta. Jadi orang perempuan yang datang haid ni buka kereta ambil cermin mata, dia main tuak cermin mata kat lelaki yang duduk atas masjid ni, boleh tak boleh dia kata. Tuan tengok ni, siapa nak kata Islam ni tak sempurna tuan? Ada benda ni dalam agama Hindu. Ada ni peraturan-peraturan macam-macam ni dalam agama Buddha. Ada dalam Kristian ni cakap pasal benda-benda macam ni, peraturan makan, minum, pergaulan laki, isteri, ada. Tak ada tuan-tuan. Satu-satunya agama yang menceritakan tentang peraturan hidup secara detail, Islam saja. Islam satu saja. Dalam dunia ni, Islam saja yang ada peraturan hidup, daripada benda yang sebesar-besarnya memerintah negeri sampai benda yang sekecil-kecilnya nak masuk jamban suruh langkah kaki kiri baca doa. Semua ada dalam Islam ni. Macam mana kita kata tak boleh ikut Islam? Sebab Quran turun last sekali dekat Nabi, dia kata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Turun ayat tu. Tuhan kata al-yawm, hari ni akmaltu lakum dinakum. Aku lengkapkan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan ke atas kamu nikmat aku. Nikmat Islam, nikmat iman ni komplit dah Tuhan bagi. Wa raditu, dan aku redha, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha bagi kamu Islam menjadi cara hidup kamu. Makna kata hari ni, kalau kita nak isytihar malam ni, kata kita nak jadikan kita negara Islam, kita nak ikut Islam 100%, boleh ikut dah. Boleh ikut dah. Pasal komplit dah. Dia bukan nak bercakap dari segi kalau jenayah apa hukuman dia. Dia bukan nak bercakap dari segi nak mensabitkan kesalahan jenayah, apa prosedur saksi dia, apa semua. Bukan cakap tu aja. Sampai cerita nak masuk jamban pun ada beritahu. Langkah kaki apa, nak baca apa, pasal apa kena baca, semua terang habis. Itu sebab kita bila dengar orang duk kata Islam ni tak sesuai, Islam ni kalau nak ikut kita ni balik zaman unta, kita tak boleh dengar benda ni. Kita tak boleh dengar. Kesian kat kawan cakap tu pasal dia tak reti. Kata Islam ni merupakan satu khazanah ilmu yang Allah tinggal, yang Nabi Muhammad tinggal kat kita, cukup cantik. Lebih-lebih lagi kita tak boleh dengar kalau orang agama, mengaji agama sampai Al-Azhar, sampai Morocco, sampai Jordan, sampai mana hala dunia pergi mengaji agama, balik-balik mai mulut dia abang kata Islam ni tak boleh pakai lah ni. Oh karut macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kalau kita kata kita nak kepada Islam, kita kena faham pasal apa kita nak. Pasal kita tahu Islam memang sesuai dijadikan jalan hidup kita semua. Bukan kerana ikut-ikut orang, bukan kerana semangat melompat-lompat tak tentu pasal, tapi kerana kita faham kata Islam ni memang satu pakej hidup yang sangat sempurna. Pasal itu. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala bagi petunjuk kepada kita, kita sentiasa menjadi orang yang nak kepada Islam yang sempurna, insya-Allah. Soalan, adakah penyerang berani mati itu dikategorikan sebagai mati bunuh diri? Yang ni dah ada fatwa dikeluarkan oleh Al-Azhar pun ada keluar fatwa. Dr. Yusuf Qardawi pun ada keluar fatwa. Dan benda ni sebenarnya adalah fatwa yang digezek dengan syarat-syarat dia lah. Kalau sekiranya penyerang berani mati ni balut bom di badan dan dia pergi rempuh, tempat-tempat yang dia rempuh itu adalah tempat yang menjadi markas golongan yang nak menghancurkan Islam, maka dia mati syahid. Tapi kalau dia balut bom di badan, dia pergi rempuh supermarket, ini banyak masalah. Sebab yang mati kerana rempuhan dia tu orang yang tak berdosa. Islam tak mahu macam tu. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah pergi perang. Habis perang, Nabi berjalan-jalan, jumpa mayat satu wanita. Dalam tafsir Ibn Katsir buat mayat hadis ni, Nabi jumpa mayat satu wanita. Muka Nabi terus jadi merah. Nabi marah. Nabi betul-betul berasa marah hari itu kerana peperangan itu telah mengorbankan wanita.
Nabi SAW bila nak lepas tentera pergi berperang, Nabi kata apa? Ughzu bi bismillah. Nabi kata berperanglah kamu dengan bismillah, dengan dimulakan dengan bismillah, dengan nama Allah. Ughzu fi sabilillah. Nabi kata pilih berperang kerana jalan Allah, sabilillah. Nabi SAW pesan lagi, dalam perang ni janganlah kamu melampau. Jangan kamu merompong-rompongkan tubuh musuh. Nabi pesan semua tu. Jangan melampau. Maksudnya apa? Musuh dah surrender dah. Jangan kamu terus bunuh dia. Itu melampau. Tuan-tuan, kita dah pernah baca hadis di masjid ni dulu. Satu orang sahabat dalam perang lawan dengan musuh bukan Islam. Bila dah sampai depan kawan tu, dah angkat pedang nak bubuk, kawan tu kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Musuh kafir ni mengucap depan dia, dia bubuk juga. Benda ni tahu ke Nabi. Bila tahu ke Nabi, Nabi tak mau tengok muka sahabat yang pergi bubuk kawan ni. Pasal apa? Pasal kalimah hak dia sebut tu mudah aja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ni kalimah yang khafif ala lisan. Ringan lidah nak sebut. Tetapi kalimah itu menentukan antara muslim dan kafir. Dia dah sebut dah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa hak hang pergi bunuh dia? Nabi tanya. Nabi dia ulang tanya ke sahabat ni, betul ke hang bunuh dia setelah dia mengucap kalimah tu? Sahabat ni kata betul. Nabi tanya lagi, betul ke hang bunuh setelah dia mengucap kalimah tu? Sahabat ni kata betul ya Rasulullah. Nabi kata betul ke hang pergi bunuh orang yang dah mengucap kalimah tu? Nabi tak boleh terima benda ni. Nabi tak boleh terima benda ni. Jangan melampau. Dalam peperangan Nabi kata jangan melampau. Dah tu kalau dah dapat musuh, Nabi kata jangan kamu merompong-rompongkan badan musuh. Dah dapat nak buang gerak, iris telinga, potong hidung dia, belah perut dia, cincang-cincang. Yang ni tak mahu. Islam tak mahu macam tu. Islam tak mahu macam tu. Kerana Islam suruh lawan musuh, bukan suruh pergi buang gerak dekat musuh. Jadi kalau dalam Islam dia ada garis panduan dia. Jadi kalau kita tanya adakah penyerang berani mati itu dikategorikan sebagai mati bunuh diri? Wallahu a'lam, tu hanya mengetahui. Yang tu nombor satu, kita tak boleh jawab benda ni. Tapi kalau sekiranya dia buat mengikut syarat semua, mudah-mudahan dia mati syahid. Mudah-mudahan. Jadi kalau pergi rempuh tempat tu, tengok-tengok budak-budak pun ada mati, tengok-tengok perempuan pun ada mati, yang ni karut. Kan? Jadi tuan-tuan, apapun, biar kita bergerak di atas petunjuk yang jelas. Berdasarkan kepada petunjuk Quran dan petunjuk hadis Nabi. Bukan berdasarkan kepada emosi, sentimen, semangat yang melulu. Ini jalan Islam. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat petunjuk Allah dan kita sentiasa dapat kawan yang boleh guide kita, yang boleh apa nak kata guide ni, boleh pimpin kita kepada kebenaran. Tentu perlu kita ada kawan macam tu. Perlu ada kawan macam tu, kawan yang kalau nampak kita tergelincang dia boleh nasihat kita. Perlu ada kawan macam ni. Kawan ni mesti orang yang berilmu. Dia bagi nasihat dekat kita berdasarkan ilmu. Perlu ada kawan macam ni. Sebab kita tuan-tuan bila-bila masa boleh tergelincang. Terus cakap pandai. Bila-bila masa kita boleh tergelincang. Hari ni duk bercakap elok, 5 bulan ke depan kita boleh tergelincang. Na'udzubillah min zalik. Kita ada baca di Masjid Tuan Abdullah bulan lepas cerita tentang Sa'labah. Daripada terkenal dengan nama Hamamatul Masjid. Hamamatul Masjid, merpati masjid. Tak pernah miss semayang jemaah sama dengan Nabi. Akhirnya apa jadi kepada Sa'labah? Sampai turun ayat nak tegur perbuatan Sa'labah. Siapa pernah sangka macam tu? Kalau Sa'labah satu orang yang biasa semayang belakang Nabi, berimam dengan Nabi, sentiasa mengikuti Nabi, ujung boleh jadi macam tu, tuan-tuan ingat kita siapa? Maka tidak ada ruang bagi kita untuk cakap besar. Tak ada ruang.
Sebab kita tak tahu esok, tak tahu minggu depan, tak tahu bulan depan, tak tahu tahun depan, tak tahu 10 tahun ke depan apa nak jadi kat kita, kita tak tahu. Maka kita mesti kena rendah diri, minta dekat Tuhan, minta Tuhan bagi petunjuk dekat kita. Jangan sampai kita tersesat jalan. Itu saja. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah, Allah bagi petunjuk kepada kita, kita sentiasa duduk di atas jalan kebenaran. Wallahu a'lam. Yang baik itu kepada Allah, yang tak baik tidak saya. Kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa allazi اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.